topik kita pada hari ini, iaitu penat dalam rumah tangga. Dan Hawa, saya kira kan Hawa, kalau kita bercakap pasal penat dalam rumah tangga ni, bukan sekadar penat secara fizikal, membuat kerja rumah dan sebagainya, tetapi juga penat secara mental. Mungkin ada yang pasangannya tidak berlaku adil terhadap dirinya, yang penat dengan perangai pasangan masing-masing, yang sering menyalahkan pasangan, yang seharusnya mencari rezeki tetapi tidak keluar mencari rezeki, dan segala tugas dan tanggungjawab itu diserahkan hanya di atas bahu isteri. Ada kalanya kalau yang nak penat emosi ni lagi penat dari penat fizikalnya kan. Betul. Rasa tak dihargai ataupun kata-kata yang kita luahkan tu bagaikan tak diendah. Tapi oleh itu pada hari ini yang lebih pakarnya untuk membantu kita mengenai topik kita pada hari ini, penat dalam rumah tangga, bersama kita dalam talian kita ada 3 orang tetamu. Kita kenalkan yang pertama dulu, Datuk Dr. Fazilah Muhammad Ali, seorang perunding motivasi. Terima kasih kerana bersama kami, Datuk. Terima kasih. Assalamualaikum, Datuk. Waalaikumsalam. Wah, cantik manis Datuk berbaju bertudung warna pink hari ini. Okey, dan kita juga bersama dengan Sharifah Syahura dan suaminya Raja Mukris Raja Ahmad. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Kak Syahura? Sihatlah, kita baru dapat cuti masa lockdown ni. Itulah tu, back to back asyik shooting je Kak Syahura kita ni. Ya, sebab kita pun dalam cuti untuk pembinaan satu drama dekat untuk TV9. Masa stop. Oh. Okey, baik-baik. Hari ini kita nak bercakap tentang penat dalam rumah tangga. Baik, sebagai mukadimahnya, pendahuluannya, introductionnya, apa kata kalau kita tanya kepada Datuk Dr. Fazilah sendiri, mungkin Datuk boleh kongsikan sebenarnya takrif ataupun maksud penat ni boleh diterjemahkan dalam pelbagai bentuk, pelbagai aspek. Jadi Datuk mungkin boleh kongsikan sedikit. Penat di sini bermaksud keletihan. Keletihan di segi keletihan minda, keletihan emosi, keletihan fizikal kita, itu semua ada. Tetapi banyak kita selalu ingatkan keletihan bahagian fizikal kita, diri kita letih lah, pening kepala lah, semua tu dikatakan dalam satu peringkat burnout. Ataupun tak larat sangat dah terletih-letihannya maksud gitu. Jadi di sini kalau kita perhatikan, rumah tangga ni tak pernah putus dari zaman dulu lagi. Kalau zaman nenek kita dulu, dia kena giling cili lah, dia kena pergi ambil di pokok sayur lah. Itu semua benda yang meletihkan, tetapi dia suka kerja itu. Tapi sekarang kita tak payah lagi nak buat macam itu sebab semua dalam bentuk yang moden. Tak payah giling cili, kita dah ada blender. Tak payah itu, tak payah ini. Semua banyak benda yang diberi kemudahan. Tetapi minda kita banyak terancam. Banyak gangguan dari segi minda. Okey, kita nak lebih mendalam lagi lah dari sudut minda dan juga emosi tu. Tapi sebelum tu, kalau Syahura dan Mukris pula, bagaimana rutin harian anda berdua? Kedua-duanya bekerja kan, dan bagaimana kalau anda berdua bertolak ansur dan juga bertoleransi dalam mengelakkan penat dalam rumah tangga ni terjadi? Rumah tangga ni memang sifat bertoleransi kena ada lah. Tapi selalunya kalau saya rasa yang lebih banyak kerja adalah perempuan, isteri. Sebab di mana dia kalau lelaki hanya bekerja, dia memikirkan kerja dia di luar. Tapi dari perempuan, dia bekerja dan dia memikirkan kerja di dalam rumah juga. Memastikan rumah tangga di dalam rumah itu sempurna. Jadi kadang-kadang memang agak terbeban dari segi badan letih dan otak penat. Memikirkan kerja, otak memikirkan sebelah sana, memikirkan sebelah sini. Suami? Saya rasa betul lah apa yang Syahura cakap tu. Tapi perempuan yang selalu burnout. Sekarang kalau burnout ni selalu perempuan lah. Contoh dan kes yang paling rapat dengan saya, isteri saya sendirilah. Macam kami dalam penerbitan, saya ambil contoh dalam segi pekerjaan pula. Saya sibuk dengan mengarah drama ke filem ke apa. Jadi Syahura pula sebagai penerbit. Jadi adalah benda-benda daripada sifat management dan juga kreatifnya yang akan berlagak. Maksudnya dia bercanggah sikit. Bercanggah. Dia jaga duit. Saya mungkin akan kadang-kadang tu habiskan duit. Tapi untuk orang kata itulah kadang-kadang benda-benda tu yang terjadi tu dia bertembung daripada segi aspek pemikirannya.
waktu bila kita dah letih, lagilah kita macam saya tak nak layan lah. Sebenarnya saya akan relax lah. Saya banyak relax kan. Betul saya banyak relax lah. Betul. Dan apa yang menariknya kan, sebenarnya kalau kita tak buat apa-apa pun penat juga. Jadi macam mana sebenarnya kita menjadikan penat yang kita rasa tu kepada sesuatu yang lebih positif. Dan sebelum saya tanya soalan kepada Datuk Doktor, saya tertarik untuk membaca satu komen dari penonton kita di Facebook, dari Khalida Nur Rashikin. Dia kata, jadi isteri penat, jadi suami pun penat. Zaman sekarang ni semua benda suami isteri saling tolong-menolong. Tapi tak sebelahkan mana-mana. Suami ada tanggungjawab, isteri pun ada tanggungjawab. Macam saya, isteri dan ibu bekerja lagi. Pagi pergi kerja, balik rumah petang ambil anak, balik pun kena buat kerja lagi dekat rumah. Memang penat juga. Tambah anak kecil-kecil lagi kan. 10 malam tu baru boleh rehat. Nak tinggalkan kerja basuh baju, lipat kain, anak dah besar nanti nak kena jaga pendidikan anak juga. Jadi sebenarnya kan Datuk Doktor, ini realiti yang berlaku dalam kehidupan masyarakat kita sekarang. Apatah lagi buat mereka yang bergelar suami isteri. Tetapi kan doktor, tak lari juga rasa penat ni yang macam doktor katakan tadi akan membawa kepada burnout. Dan ianya akan bertambah lebih teruk lagi, lebih parah lagi sekiranya pasangan itu tidak menghargai, pasangan itu tadi tidak cuba untuk membantu. Datuk Doktor. Betul. Memang kedua suami isteri patut faham memahami antara satu sama lain. Tapi akan jadi lebih parah lagi jika isteri saja buat kerja, suami duduk rehat baca surat khabar. Tambahan pula dalam masa setahun setengah 2 tahun ini dengan pandemik, anak-anak belajar online di rumah. Suami kerja pakai Zoom, meeting pakai Zoom. Dia perlukan place, tempat yang mana beberapa bilik. Satu bilik untuk suami bekerja, untuk meeting dan sebagainya dari rumah. Satu bilik untuk anak yang form 1, form 2 sampai form 5. Betul. Satu bilik untuk anak sekolah rendah. Satu tempat untuk anak tadika bermain. Cuba bayangkan keadaan masyarakat kita yang mana rumahnya agak kecil dengan pendapatan yang kecil dan ekonomi makin kurang sebab tidak dapat berniaga dan sebagainya. Itu satu keadaan. Keadaan itu membuatkan kita lebih kalut dalam fikiran kita. Otak kita berfikir macam mana nak cari wang dan sebagainya. Yang isteri pula kalau sekiranya di peringkat menengah, dia pun bekerja, pembantu rumah Indonesia tak boleh masuk lagi dah. Dia keluar. Dia sendiri kena buat kerja seperti mana kita sebut tadi. Kita lah masuk baju, kita lah nak sedekah baju, kita lah nak masak, kita lah nak jaga anak. Kita lah nak bagi anak pakai yang tadika tu, yang sekolah rendah ni nak pakai mask macam mana. Nak jaga tangan supaya cuci selalu. Nak jaga kesihatan dia orang. Ini semua tertakluk pada isteri yang banyak menjaga. Tetapi dalam hal ini ada suami yang prihatin dalam hal ini. Dia pun nak tolong juga. Mungkin buang sampah ke, ya. Mungkin tolong tengok anak belajar ke, ya. Ini yang kita kena cari satu solusi di mana kedua-duanya perlu berpakat dan terutama dalam keadaan yang pandemik, dalam keadaan yang kita katakan kita dah panik, ya. Penyakit mari, anak didik lagi anak-anak. Kelakuan dan behavior anak-anak kita, perkembangan otak anak-anak kita nanti akan berlainan berbanding zaman kita dulu. Sebab kita tak ada takut pandemik, kita tak ada persiapan, ya, yang lengkap. Tetapi zaman ini kena macam-macam. Kita kena jadi nurse ke berapa? 36 darjah ke? 5 darjah ke budak? Bertambah tugasan tu, ya, Datuk. Bertambah. Kita lah jadi nurse, kita lah jadi tukang masak, kita lah jadi tukang cuci, kita malam-malam tukang bagi nasihat, ajak anak-anak tidur. Ya, doktor. Dan orang kata inilah super mom dan juga super dad. Dan baik, kita ada banyak lagi soalan yang nak ditanyakan kepada Datuk Doktor, juga kepada Raja Mukris dan Sharifah Shahura. Tetapi sebelum tu Hawa, kita nak tanya dahulu pendapat orang ramai tentang topik kita pada hari ini. Jom kita saksikan. Jom kita dengarkan. Pada saya ianya sangat memenatkan, di mana most of the time you ada dekat rumah mengerjakan tugasan rumah dan dalam masa yang sama menjaga kebajikan anak-anak, memenuhi keperluan anak-anak. So it's very challenging. Jadi di sini kalau you tak ada rehat yang cukup, maka you akan end up dengan
penat mental dan penat fizikal. Penat tu tak adalah penat sangat, sebab kita orang penat pun penat dapat pahala kan. Kalau time anak sakit je dah, time yang macam rasa penat yang tak cukup rehat. Kalau penat berumah tangga, lebih baiklah kita jangan berumah tangga. Tapi kalau kita rasa ini adalah tanggungjawab kita sebagai isteri ataupun suami, kita hendaklah bersama-sama membantu dalam apa jua perkara yang membabitkan tentang rumah tangga. Sebagai contoh ya, hari Sabtu saya akan ambil masa 1 ke 2 jam macam tu untuk buat apa yang saya nak, pergi mana yang saya nak, ataupun simply duduk dalam bilik tak buat apa, tengok TV. Macam kita orang nak buat apa, kita orang bahagikan. Macam saya masak, kemas rumah, so husband akan jaga anak-anak lah. So dekat situ memang tak kacau antara kita berdua. Kita boleh spend time bersama dengan anak kita dan juga suami. Contohnya kita pergi bercuti ataupun membeli belah dan bercucuk tanam. Berbagai-bagai cara yang kita boleh spend time dengan keluarga. Untuk orang kata, dalam erti kata kita buat kerja sama-sama supaya tak nampak penat tu datangnya kepada ibu saja atau ayah saja. Itu dia tadi pendapat orang ramai tentang topik kita, Hawa. Dan salah seorang responden tadi dia kata kalau penat jangan berumah tangga. Wah. Dan ada juga yang cakap tadi, Yaina, mudah untuk kita bahagikan tugasan kan antara suami dan juga isteri. Tetapi ada kalanya ada sesetengah tu tak faham bahasa yang pasangannya ni tengah penat sangat-sangat. Jadi Datuk, apa antara tanda-tanda pasangan anda itu dah penat dalam rumah tangganya, dalam hubungannya? Tanda-tanda tu kita nak tahu dulu. Cepat marah, ya, dan dia kurang selera. Mungkin tidur pun kurang kerana banyak berfikir. Ya, kadang-kadang tidur tak cukup. Tidur tak cukup efek ya, memberi kesan kepada dalam hal ini. Dan juga dia banyak berletih atau memendam rasa senyap. Ya, senyap. Kalau zaman bukan PKP ni, dia dah berjalan keluar jumpa kawan-kawan dan sebagainya. Dia duduk di rumah, dia rimas. Baik. Dan saya tertarik juga untuk bertanya kepada Syahura dan juga Raja Mukhlis. Kalau ada anda berdua memberikan me time kepada pasangan, kepada satu sama lain. Sebab kalau dahulu zaman mak-mak ayah-ayah kita dulu mungkin tak ada wujud istilahnya terma me time ni. Yang ada mungkin tea time. Tetapi untuk Syahura sendiri, berapa kerap ambil masa untuk diri sendiri untuk me time ni? Saya betul dapat suami yang selalu memberi saya me time. Dia kalau contohnya bila saya dah siap kerja, saya duduk setempat, dia jalan kacau, itu juga saya. Sebab kami di dalam rumah ni, alhamdulillah lah, dia menyediakan rumah yang agak luas untuk saya, mempunyai masa untuk duduk di satu bahagian saya dan dia mempunyai tempat dalam rumah ni untuk bahagian dia. Maknanya di situlah kami akan sebab banyakkan masa dia kadang-kadang ada masa kita nak senyap kan. Jadi kita akan duduk di tempat kita tu dan saya tahu dia ada kerja dari situ dan dia tahu saya ada kerja di tempat saya sendiri. Tempat favourite lah memang kita bagilah, kalau tak nanti kadang dia ganggu saya pula kat tempat saya, jadi kita ada sediakan tempat untuk dia. Okay, kalau Mukhlis pula kan, pendapat Mukhlis, adakah masa kematangan dan tempoh jangka masa perkahwinan tu pun main peranan juga untuk kita nak tahu kelemahan, kelebihan pasangan kita, barulah senang kita nak bertolak ansur, terutamanya dalam urusan rumah tangga ni? Sebenarnya macam ni lah, saya rasa circle kita, circle maksudnya kita sendiri lah, macam Syahura punya circle dan saya punya circle. Sebelum kita kahwin, kita berkawan lah, dah lama kan, 6 tahun kita berkawan kan. Tapi tak semestinya dalam 6 tahun berkawan tu kita 100% kita kenal keburukan dia, kebaikan dia. Jadi tempoh-tempoh sebegitu maksudnya haruslah kita ambil tahu, kita ambil peduli. Supaya masa dalam rumah tangga ni dia jadi macam saling orang kata
ada give and take lah. Tapi apa benda pun yang terjadi, dia sebenarnya walaupun ada burnout ke apa benda, dia subconscious. Kita pun tak sedar sebenarnya bahawa yang kita ni dalam keadaan tu. Betul. Sama juga kan, dia subconscious. Walaupun Datuk sendiri tadi cakap beberapa formula untuk kita ada mengelakkan keadaan tu terjadi, tapi subconscious dia akan terjadi because maklumlah kita freelance. Maksud saya ni tak bekerja makan gaji ya. Kalau saya mungkin buat saya pensyarah, saya bekerja untuk sebagai pengarah dalam penerbitan apa semua. Jadi banyak benda yang ada di dalam kepala. Itu salah satu daripada kematangan. Macam mana how we are going to handle this thing. Dengan kerjanya, dengan keluarganya dan sebagainya. Tetapi alhamdulillah kita ada kiblat kita. Kiblat saya mak dan bapak saya dulu. Jadi saya masa kecil memerhatikan mereka, sampai hari ini saya masih lagi ada dalam kotak ingatan saya macam mana mereka dulu lain lah kan. Dulu mak bapak kita best lah kan. Dia kita nampak rasa best sangat. Saya tak tahulah kalau dia orang bergaduh ke apa ke belakang kita tak. Tapi apa yang saya perhatikan sepanjang lah ni, diorang ni adalah contoh untuk saya, at least ada 40 to 50% untuk saya bawa dalam keluarga saya. Dan berdasarkan apa yang Kak Sharifah Syahura dan Raja Mukhlis katakan tadi, saya ada terbaca juga yang mengatakan bahawa marriage is a lifelong process, commitment and responsibility. Perkahwinan adalah sebuah tanggungjawab, suatu komitmen yang tidak boleh terhenti di tengah jalan. Ianya sehingga ke akhir hayat kita, tanggungjawab itu perlu dilunaskan. Dan menarik juga apa yang Raja Mukhlis kongsikan tadi tentang bijak untuk membahagikan, bukan sahaja dari sudut masa tetapi dari sudut kerjanya juga di rumah tu. Mungkin Datuk Doktor boleh kongsikan juga dari segi pembahagian tugas ni kan, perlu ada komunikasi. Tak boleh salah satu pasangan tu beranggapan bahawa pasangannya yang akan melakukan semua tugasan dalam rumah tu, Datuk Doktor. Ya. Memang pun masing-masing mempunyai tanggungjawab ya. Tetapi saya rasa dari segi saya ya, suami itu ialah nombor satu. Dia presiden ya, kita deputy presiden ya, dan yang lain tu hanyalah anak-anak kita boleh membantu. Dalam hal ini kita kena sama-sama berbincang ya dalam situasi ini. Bagaimana caranya? Walaupun rumah kita kecil, anak kita nak belajar di sini online dan sebagainya, kita kena ada pembahagian dan sebagainya. Dan kita juga kena ajar anak kita, yang ni awak jaga bahagian apa, yang ini bahagian apa dan sebagainya. Dan nak ajarkan katil, buat katil. Bila bangun tidur buat katil. Jangan mama tu juga yang nak buat. Sendiri buat katil, sendiri ambil baju kat mana, tuala dekat mana, letak tuala dekat mana. Memang kita ada tempat-tempat yang tertentu yang kita perlu ajarkan disiplin pada mereka. Dan certain time, waktu maghrib, waktu time, okey, kita sama-sama berjemaah. Atau waktu time pukul 8.30 selepas Aisyah, selepas Aisyah saja kita ada dinner bersama. Bukan orang ni satu mangkuk, orang ni satu mangkuk. Kita tak ajar disiplin. Jangan ibu bapa jangan hanya biar aku dulu macam ni boleh makan tepi tangga. Boleh makan kat luar bawah pokok. Jadi kita kena ajar disiplin sekarang. Betul. Rumah kita nak serupa rumah kita di luar bandar misalnya. Rumah kita rumah flat kata. Kita kena ada tempat-tempat yang tertentu ikut suka hati kita. Baik. Dan itu pun memang kena ada disiplin lah kan. Kalau walaupun didik anak dari kecil lagi. Betul tu. Hawa, di hujung perbincangan kita ni kan Hawa, buat Abang Raja Mukhlis dan juga Kak Sharifah Syahura sendiri, dalam usia perkahwinan kalian yang boleh dikatakan lama juga ni kan, mungkin ada tips yang nak dikongsikan dengan mereka di luar sana berkenaan tentang bagaimana nak lebih menghargai pasangan, bagaimana sekiranya kita melihat pasangan kita itu dah burn out, dah penat, bagaimana kita sebagai pasangan dapat menggalas tanggungjawab tu bersama-sama. Kecuali sebagai isteri yang memerlukan atau orang di luar sana, kalau kita dalam keadaan nanti, suami kita tahu suami bukan pakar dalam rumah tangga untuk menyediakan masak, untuk mengemas, tapi saya suka kalau suami tak persiapkan diri dia. Maknanya kalau barang dia lagi kemas sendiri, kalau saya letih, kalau pinggan dia biarlah basuh sendiri, maknanya tak payah tunggu isteri semua buat. Maknanya dia sekurang-kurangnya boleh membantu saya untuk mengurangkan kerja-kerja saya, sebab saya ada lagi kurang anak. Walaupun saya nak buat itu rumah, tapi saya tak biarkan 100% bantu rumah, saya tetap kena buat kerja-kerja rumah tu.
Jadi kalau dia dapat mengurangkan dari segi itu, memang kuranglah kerja saya. Daripada kadang-kadang kita outstation, kita balik dengan banyak baju, kalau makan baju kan. Kadang saya harap cakap, awak buat apa ni pun tak apa. Yang lain biar saya handle. Contoh dia. Satu lagi, jangan banyak terlampau merungut tentang keadaan lah. Maknanya kurangkan merungut. Bukan awak lah, saya cakap. Kurangkan merungut supaya kita maknanya kalau bersepah nak mandi, tolong. Daripada you merungut, you tolong. Itu lebih kurang bagi bini stres kat rumah. Abang Raja Mukhlis? Awak lagi tak? Saya macam ni lah, maknanya kita faham kita ni lelaki ni kuat ya. Kita ni lelaki ni khalifah khalifah dalam keluarga kita. Jadinya apa-apa sahaja, walaupun sifat kita ataupun kita ni rasa macam kita ni adalah segala-galanya yang boleh memberi keputusan. Namun kita kena faham isteri kita, kalau kita nampak dia dah stres ke apa ke, kita belikanlah apa-apa untuk dia. Kita bawa lah dia pergi ke mana-mana. Kita tak sempurna. Lelaki ni kita tak sempurna. Mesti ada kesilapan, kesalahan kita ke apa benda, especially dalam urusan rumah tangga. Contohnya macam anak-anak sekarang ni dah online jadi satu tanggungjawab yang lain pula untuk kita sekarang ni di rumah sebagai cikgu. Itu satu norma baru yang saya hampir gagal sebenarnya kan. Tercorak kita jadi macam tu. Jadi macam itulah kita saya tak faham, saya tak tahu macam mana formulanya, tetapi saya rasa itu adalah diri kita. Macam mana kita boleh sama-sama tolong isteri kita. Macam itulah. Saling bekerjasama, saling membantu. Baik, Datuk Doktor, seringkasnya mungkin ada sesuatu yang nak disimpulkan tentang topik kita pada hari ini, Datuk Doktor. Silakan. Ya, kesimpulannya saya ingin menasihatkan kepada ibu bapa ya. Yang pertama, utamakan anak kita, pelajaran anak kita. Zaman sekarang tengok apa yang anak kita belajar. Bukan dia main game ya. Biarlah dia pun main game. Cuba baik tengok apa yang dia mentelaah, apa yang dia tengah buat ya. Jangan biarkan komputer tu dengan anak kita dan kita pun pergi buat lain. Baik. Itu yang pertama. Yang kedua, dalam rumah tangga mesti ada kerjasama, mesti ada kesefahaman di antara suami dan isteri. Yang ketiga, keadaan perlu peka dengan anak kita berkawan dengan anak siapa sekarang. Mana sekarang, walaupun dia duduk dalam rumah, telefon mudah, komputer mudah, tengok siapa yang dia bercakap ini keadaan sekarang pun kita kena tukar fashionnya, caranya, cara di dalam rumah itu. Baik. Dan saya kira ini adalah kesimpulan terbaik untuk perbincangan kita pada hari ini, Hawa. Terima kasih banyak-banyak kita ucapkan kepada Datuk Dr. Fazilah Muhammad Ali selaku perunding motivasi, juga kepada pasangan kita Sharifah Shahora dan juga Raja Mukhlis Raja Ahmad di atas kesudian untuk berkongsi tentang kisah perkahwinan dan rumah tangga anda bersama dengan penonton wanita hari ini. Terima kasih kesemuanya.